Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube XM Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi, topik yang akan kita bincangkan pada video hari ini ialah berkenaan dengan Asset Safe Haven. Baik, jadi Asset Safe Haven ialah sejenis aset yang dapat meningkatkan ataupun sekurang-kurangnya dapat mengekalkan nilainya terutama ketika pasaran sedang tidak menentu. Okey, jadi kita semua dah pernah melaluinya. Okey, setiap pelabur, setiap pedagang akan pasti melalui satu tempoh masa yang kita dapati pasaran memang tak dapat nak dijangkakan. Contoh terbaik apa yang berlaku baru-baru ini pada tahun 2020 iaitu bermulanya pandemik COVID-19. Okey, pasaran menjadi tak menentu. Dan kalau kita lihat sebelum itu pada tahun 2008 berlakunya subprime mortgage crisis. Dan sebelum itu tahun 2000 berlakunya dot-com bubble. Dan sebelum itu ya. Jadi semasa berlakunya krisis inilah, ketika pasaran tak menentu, pelabur dan pedagang akan semua kelang kabut cuba menyusun semula portfolio mereka. Cuba menyusun semula pelaburan mereka dengan tujuan nak melindungi aset daripada kejatuhan nilai semasa pasaran jatuh. Dan ketika inilah kita dapati ada aset-aset yang menjadi popular, iaitu aset-aset safe haven. Jadi pertama sekali, kejatuhan pasaran adalah suatu perkara yang tak dapat dielakkan. Berlaku baru-baru ni pada tahun 2020 dan akan pasti berlaku di masa hadapan. Dan pada ketika ini kita lihat rata-ratanya hampir ke semua kelas aset jatuh nilainya. Saham jatuh, komoditi jatuh, mata wang jatuh. Tetapi walaupun aset-aset yang jatuh, kita dapati aset-aset safe haven masih berjaya mengekalkan nilainya ataupun lebih baik meningkat nilainya ketika semua ini berlaku. Kerana pergerakan aset safe haven tidak berkorelasi dengan pergerakan majoriti pasaran. Dan oleh sebab itulah aset safe haven dapat melindungi kita punya pelaburan dan kita punya portfolio daripada kejatuhan pasaran. Dan kita dah lihat mengikut sejarah, ada beberapa aset yang telah pun kita kenal pasti sebagai aset safe haven. Pertama sekali ialah emas. Jadi emas adalah contoh aset komoditi klasik yang bersifat safe haven. Kerana apa? Kerana emas adalah aset yang berbentuk fizikal. Dan nilainya tidak dipengaruhi oleh pertukaran kadar faedah. Dan kalau kita lihat kepada sejarah, emas masih lagi mengekalkan nilainya walaupun dah berlalu peredaran zaman. Dan oleh sebab itulah emas selalunya akan menjadi seperti insurans apabila pasaran sedang jatuh. Pasaran jatuh, pelabur akan membeli emas. Dan kalau kita lihat dalam kes seperti sekarang ini ketika inflasi sedang tinggi, kita akan dapati juga harga emas akan meningkat kerana emas didagangkan di dalam USD. Itu emas. Nombor dua, kalau kita perhatikan di dalam pasaran saham, walaupun majoriti pasaran saham jatuh, kita akan dapat ada beberapa sektor yang masih lagi mengekalkan nilainya ataupun lebih baik meningkat nilainya. Contoh, sektor kesihatan, sektor makanan dan juga sektor barang-barang konsumer. Kenapa? Jadi walaupun pasaran jatuh, ekonomi sedang merosot, orang ramai masih lagi perlu beli makanan. Orang ramai masih lagi perlukan produk-produk kesihatan. Orang ramai masih lagi perlukan barang-barang hariannya. Itu sebabnya. Dan kalau kita lihat di dalam pasaran mata wang juga, ada beberapa mata wang yang kita kategorikan sebagai safe haven. Contoh terbaik adalah Swiss franc. Kenapa? Kerana Swiss franc ni kekuatannya datang daripada kestabilan politik dan juga kestabilan kewangan negara Switzerland. Kalau kita lihat negara Switzerland, sektor perbankan yang besar dan stabil. Hampir tiada pengangguran. Taraf kualiti hidup yang tinggi. Dan dari segi dagangan antarabangsa, Switzerland adalah negara yang surplus. Dan tambahan pula, Switzerland tak termasuk dalam zon Eropah, tak termasuk dalam zon Euro. Bebas daripada sebarang berlakunya masalah politik di zon Euro. Dan selain daripada Switzerland ataupun selain daripada Swiss franc, kita boleh katakan yen dan juga USD boleh juga menjadi aset safe haven dalam beberapa situasi. Kalau kita lihat kepada USD,
Okay, kerana USD ni adalah mata wang yang digunakan untuk dagangan antarabangsa global, ya. Dan USD akan menjadi aset safe haven terutamanya bagi syarikat-syarikat yang mendapati mata wang negara masing-masing tidak stabil, mereka akan pergi ke USD sebagai contoh. Baik, jadi sekarang kita dah lihat beberapa contoh aset safe haven, dan kalau kita boleh mengesan contoh yang sedang berlaku ketidakpastian di dalam pasaran, ataupun pasaran sedang jatuh, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk meletakkan sebarang dana kita kepada aset-aset safe haven, untuk tujuan mengekalkan nilainya ataupun lebih baik meningkatkan nilainya semasa harga pasaran lain semua sedang jatuh.